Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah SK Bandar Baru Sungai Buloh. Ustazah harap semua dalam keadaan baik-baik belaka. Okey, pada kali ini kita akan sambung pendidikan Islam tahun 1 dengan tajuk yang baru, iaitu bidang ibadah dengan tajuk wuduk. Okey. Okey, jika melihat kepada gambar-gambar yang ada ni, apa pandangan kamu? Okey, yang pertama gambar macam seolah-olah dia ambil wuduk kan. Yang kedua tengah solat. Yang ketiga macam tengah azan. Yang keempat ada gambar Al-Quran. Dan yang kelima orang tengah berdoa. Kalau kamu perhatikan satu-satu gambar ni, dia menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan. Okey, perbuatan ni memerlukan apa? Sebelum kita nak buat benda ni, kita kena buat apa? Ya, betul. Kita kena ambil wuduk. Maka tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan wuduk. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah 4. Yang pertama, kamu akan mengetahui pengertian wuduk. Yang kedua, hukum wuduk. Dan yang ketiga adalah perkara wajib dan perkara sunat berwuduk. Dan yang terakhir adalah rukun wuduk. Pengertian wuduk. Erti wuduk ialah membasuh anggota tertentu menggunakan air mutlak berserta dengan niat untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, hukum wuduk. Hukum wuduk ini adalah wajib, iaitu memang kamu kena buat bagi orang yang hendak melakukan ibadat seperti solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kita sambung lagi. Perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Yang pertama, solat. Solat ni tak kiralah solat sunat ke solat fardu, memang kamu kena ambil wuduk. Yang kedua, tawaf. Sama juga, tawaf sunat ke tawaf wajib pun kena ambil wuduk. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawanya. Yang keempat, sujud tilawah. Dan terakhir adalah sujud syukur. Perkara semua ni wajib kamu mengambil wuduk. Okey, sekarang kita tengok kepada perkara sunat berwuduk. Yang pertama kamu tengok gambar pakcik ni, dia tengah marah tu. Okey, cara untuk menghilangkan marah adalah dengan berwuduk. Yang kedua, sebelum masuk ke masjid. Dan yang ketiga adalah sebelum kamu menuntut ilmu, supaya dari kita menuntut ilmu ni, diri kita bersih dan dipermudahkan Allah untuk kita menuntut ilmu dan diberi kefahaman. Okey, yang keempat adalah membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah sebelum tidur. Perkara-perkara ni sunat kita mengambil wuduk sebelum kita melakukannya. Okey, sekarang kita akan lihat kepada anggota-anggota wuduk. Anggota wuduk yang wajib ada 4, iaitu muka, tangan hingga ke siku, kepala dan kaki hingga ke buku lali. 4 anggota wuduk ni adalah wajib. Maksudnya wajib kita buat. Tak boleh tinggal. Ada 4 je. Ulang sekali. Muka, tangan hingga ke siku, kepala dan kaki hingga ke buku lali. Okey, sebelum kita pergi kepada rukun-rukun wuduk, saya nak ingatkan kamu, rukun wuduk ni hanya ada 6 perkara. Maksudnya 6 perkara ni kamu wajib buat. Berbanding yang lain tu adalah sunat. Tak banyak pun. 6 je. Okey, yang pertama adalah niat. Niat wuduk. Niat wuduk ni masa bila kamu nak buat? Okey, masa air dah kena dekat muka tu. Ketika mula membasuh muka tu, air dah kena dekat muka, masa tu barulah niat. Tempat niat kat mana? Adalah di dalam hati. Baca dalam hati. Kalau nak baca guna mulut pun boleh. Tapi yang wajibnya adalah masa air dah kena dekat muka, masa tu ada perlunya lafaz niat ataupun
perlunya kita lakukan niat di dalam hati. Okay, macam mana bacaannya adalah nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun ada lagi satu lafaz niat yang selalu kita buat. Senang je. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka ni adalah, kita tengok kawasan muka. Kawasan muka dari tempat tumbuh anak rambut hingga bawah dagu. Dan dari anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri. Ustazah dah tunjuk dah masa kita buat KBS hari tu. Dah tunjuk dah kan cara untuk mengambil wuduk basuh muka tu macam mana. Daripada mana ke mana. Ketiga adalah membasuh kedua-dua belah tangan. Hingga ke mana? Hingga ke siku. Kawasan tangan ni adalah dari hujung jari kita tu. Dari hujung jari tangan hingga ke siku. Kalau boleh lebihkan sikit. Jangan ngam-ngam sangat siku tu. Lebihkan sikit. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Kawasan kepala tu adalah kawasan yang biasanya ditumbuhi rambut. Sebahagian ni maknanya separuh je lah. Kalau nak basuh semua pun boleh juga. Tapi disunatkan kita hanyalah sebahagian kepala. Seterusnya yang kelima adalah membasuh kedua-dua belah kaki. Kawasan kaki ini adalah dari hujung jari kaki hingga ke buku lali. Dan kalau boleh macam biasa lebihkan sikit pada anggota wuduk tu. Kita tak tahu kok ada yang tak terkena ke kan. Okey, dan yang akhir sekali adalah tertib. Tertib ni maksudnya mengikut susunan setiap rukun. Bermula dengan niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan hingga ke siku, kemudian basuh kepala, lepas tu basuh kaki hingga ke buku lali, dan yang akhir sekali adalah tertib. Maksudnya kena ikut turutan. Tak boleh lah lepas kamu basuh muka terus nak basuh kaki. Salah. Tu dah tak tertib. Tu dah tak ikut turutan. Okey, jelas. Kena ikut satu persatu daripada awal sampailah akhir.